Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu semula pagi ini, dan hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang tajuk yang lepas, preservation ataupun protection. Sebenarnya pelindungan takaful ni kita boleh jadikan ia sebagai beberapa objektif lain di dalam perancangan kewangan kita. Sebenarnya apabila kita buat perancangan kewangan daripada awal umur, contohnya daripada umur 20 tahun, dan kita merancang melihat ke depan sehingga berumur 60 tahun untuk kita bersara. So daripada umur 20 tahun sehingga umur 60 tahun, kita ada 40 tahun masa untuk develop income. So seperti mana yang saya telah bincangkan di dalam tajuk yang pertama, atau yang dikatakan retirement plan persaraan, sepatutnya kita perlu merancang persaraan kita bermula daripada umur 20 tahun sebelum graduate. So sebelum graduate kita sudah merancang dan melihat apakah yang kita nak lakukan semasa bersara. Biasanya di kalangan kita ini kita nak berjalan-jalan melihat dunia. So kita perlu memiliki simpanan yang cukup. So antara strategi yang biasa orang lakukan ialah dengan membeli properties, membeli hartanah, supaya semasa dia matang, dia boleh menjual properti tersebut untuk dapat cash. Sebab untuk menguruskan properti di usia 60 tahun adalah sesuatu yang amat mencabar. Kerana di usia tersebut kita sudah tidak lagi mampu untuk aktif menguruskan properti. Andainya kita kata ada 6 ataupun 10 properti. Properti tersebut sudah tentu berumur antara 20 hingga 25 tahun. Usianya sudah agak tua. 20 tahun properti agak tua, yang menyebabkan sudah mula berlaku kerosakan, mungkin berlaku leaking, berlaku plug yang rosak, trip dan sebagainya, dan anda memerlukan masa untuk servis properti tersebut. Bayangkan anda ada 20 properti dan dengan 20 kerenah 20 jenis masalah, 20 jenis kerana orang penyewa dan sebagainya. Anda mungkin masa umur 60 tahun ke atas tidak sanggup lagi pening-pening kepala nak fikir tentang menguruskan properti. So kebiasaannya orang akan menjual properti, dapat cash dan guna cash itu sebagai income replacement semasa tua. Maksudnya dia hanya ada duit, dilaburkan duit tersebut di dalam fixed deposit ataupun di mana-mana pengurusan dana yang datang income, dan dia enjoy dividend. So income protection, sekiranya anda memiliki income protection sebanyak 2 juta pada usia muda, bermaksud kalaulah properti yang anda beli itu bernilai 200,000, anda boleh memiliki 10 properti dengan hanya memiliki income protection 2 juta yang sudah ada. So anda tak perlu tambah bayaran untuk beli RTA atau MRTT untuk loan anda. So itu salah satu strategi kenapa anda perlu ambil income protection yang mahal, yang tinggi di usia muda, supaya anda mempunyai fleksibel dalam berbelanja ataupun menguruskan dana anda. 1 juta contohnya, anything happen kat you yang memerlukan dana ialah total permanent disable. So total permanent disable, bila kamu ada 1 juta, setiap tahun dia bayar 10%, bermakna setiap tahun you boleh berbelanja, boleh keluarkan 100,000. So 100,000 ada amount yang mencukupi untuk survive selama 1 tahun. Sekiranya anda memiliki 2 juta, anda dapat 200,000. So selepas 6 tahun lumpuh anda tidak sembuh, so anda dapat baki daripada protection yang ada, dan duit baki itu boleh digunakan untuk reinvest untuk mendapat financial freedom ataupun income yang tetap sepanjang tahun. Sebenarnya untuk mendapat perlindungan 1 juta, anda hanya membayar
takaful dalam RM500 sebulan sudah memadai untuk mendapat perlindungan 1 juta. Termasuk dengan income protection sekiranya anda ditimpa penyakit kritikal, dan accident indemnity rider, anda berklaim untuk kos rawatan accident sekiranya anda ditimpa kemalangan. So, fikirkan, rancang kewangan anda jangan dalam masa jangka yang panjang, dan ambil strategi kewangan yang betul untuk menyusun kewangan anda. Jangan terperangkap dengan kempen-kempen loan yang dilakukan oleh agensi-agensi kewangan, kerana mereka hanya mengejar untung untuk pihak mereka, bukan pihak anda. Diri anda fikir sendiri apa anda perlukan, apa objektif kewangan anda secara komprehensif, kemudian barulah buat keputusan. Wassalamualaikum.